Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua yang tengah tengok live kita pagi ni? So apa yang siapa yang dah tahu kita dah Fotos yang dah tahu, dia dah nampak dekat wall Facebook Pusat Kaunseling Universiti Teknologi Malaysia yang hari ni kita orang nak sembang pasal apa. So itu untuk yang dah tahu lah. Untuk yang tak tahu macam pelik lah kan, budak diorang ni buat talk semua. So hari ni kita nak sembang santai pasal healthy relationship versus toxic relationship. Apa itu healthy relationship and apa itu toxic relationship? Macam mana keadaan healthy relationship, macam mana keadaan toxic relationship. So before kita nak go through dekat our main topic, kita kenalkan diri dulu. So, my name is Tushafina. Saya student praktikal Pusat Kaunseling UTM. Belajar daripada University of Sriwijaya. Ambil jurusan diploma in psychology, sorry. So ni member saya. Nama saya Nur Ain. Saya pelajar praktikal Pusat Kaunseling UTM dari University of Sriwijaya dalam jurusan diploma in psychology. So Fina. So yeah. Okay. Apa yang dikatakan dengan healthy relationship tu? So mungkin ada maksud boleh terangkan? Okay, so Ain, healthy relationship ni kan hubungan yang selamat untuk kita berhubung. So hubungan yang kita selamat, kita tak takut, kita macam menjadi diri kita sendiri. Lepas tu kita tak rasa terkongkong dengan hubungan tu. Lepas tu emosi kita rasa stabil. Lepas tu kita rasa macam aman je nak relationship dengan dia. So macam apa-apa rahsia ke apa kita boleh kongsi. So kalau macam maksud toxic relationship pula, dia hubungan yang tidak sihat untuk seseorang tu. So macam tidak sihat macam pada diri dia sendiri lah, terutama sekali dari segi emosi dan dari segi mental. So hubungan toksik ni tak semestinya untuk pasangan suami isteri tau ni. Dia ada untuk dalam kalangan pasangan girlfriend dan boyfriend. Lepas tu selain tu dia boleh jadi pada friendship. Okay. So maksud Fina kat sini, toxic relationship ni dia tak terjadi dalam hubungan suami isteri atau girlfriend boyfriend je lah. Maknanya dia juga boleh terjadi dalam di kalangan kawan, friendship, family dan rakan sekerja. Housemate pun boleh jadi. Ada juga friendship yang toxic. Ada. Family toxic pun ada. Ada. Wow. Ramai yang mengalami hubungan toksik ni. So Ain, kita dah tahu maksud healthy relationship dan toxic relationship. So kita go through pada perbezaan healthy relationship dan toxic relationship. So kita nak tahu differences lah between healthy relationship dan toxic relationship. Apa perbezaan ni lah kan? So perbezaan untuk healthy relationship ni kan, hubungan yang sihat ni, bila someone tu ada dalam hubungan sihat ni, pasangan dia saling mempercayai.
saling mempercayai dan tak ada sebab untuk rasa curiga, which is apa dia nak buat, mana dia nak pergi, partner dia put a trust 100% trust dekat dia, okay. So tak ada lah rasa macam curiga, macam nak ya ke dia ni macam ni, ya ke dia ni macam ni kan, macam tu. So kalau toxic relationship ni pula, pasangan dia jenis yang selalu curiga, boleh dikategorikan sebagai kongkong ke? Boleh dikategorikan sebagai kongkong lah, selalu nak check handphone, selalu nak check. Kalau ada social, partner dia ada social media, dia akan check. Macam tak kisahlah social media, Facebook, Instagram, Twitter, apa lagi ada? Facebook dah, okay. Okay. WeChat lah. WeChat, Ada WeChat. main WeChat sekarang. Ramai lagi. Okay, tu semua. Semua social media tu, kalau dalam toxic relationship ni kan, keempat-empat yang social media yang dia ada, semua nak kena password. Selalu nak check handphone, selalu nak tanya, pergi mana? Buat apa? Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Kenapa kena buat ni? Kalau toxic dia macam tak bebas lah toxic relationship ni kan. So yang kedua pula, dalam healthy relationship, kongsi nilai serta matlamat yang sama, which is kalau dia macam ni kalau one of them, kalau partner diorang ni ada satu matlamat macam nak buat something tu, diorang sama-sama go for it. Sama-sama buatlah, sama-sama ke depan capai matlamat tu. Tapi kalau toxic relationship ni pula, dia tak ada matlamat yang sama and then dia tak sanggup bertolak ansur. Means kat sini kan, kau lah, aku lah, kau dengan matlamat kau, aku dengan matlamat aku. So tak ada macam istilah nak support each other kan. Bukan dalam relationship tu memang kena support each other lah kan. Dia tak nak support and then dia tak nak tolak ansur. Means kat sini dia bila partner kita tu suka kat benda tu, kita yang perempuan atau yang partner dia yang lelaki ni tak nak support. Macam suka hati kau lah, Kau nak buat apa? suka hati kau lah nak buat apa kan. Kau lah, aku ada kerja aku sendiri, aku ada matlamat aku sendiri. Dia orang macam tak support each other. So yang ketiga pula, dalam healthy relationship ni pula, kalau bila bab pasangan dah capai something, dia ada partner tu happy tau. Bila kita dah capai something, of course lah kita mengharapkan yang partner kita sokong kita sampai macam happy, macam hey congrats atau celebrate atau apa tau. Tapi kalau dalam toxic relationship ni pula kan, dia orang dia yang tak rasa selamat and then cemburu bila pasangan dia lebih daripada dia. Maksudnya macam mendahului ke hadapan lah. Bila pasangan dia berjaya, nanti dia akan rasa macam tak boleh jadi ni, aku yang nak kena, aku pun nak kena lagi orang kata apa, lagi berjaya daripada dia, lagi nak ke depan daripada dia. Dia tak boleh nak tengok partner dia tu berjaya. So dia mesti ada perasaan cemburu yang rasa nak, apa orang kata, dia mesti nak lebih lah, lebih daripada tu, dia mesti rasa nak lebih lah. Okay, so yang seterusnya, healthy relationship ni pula, dia belajar dari kesilapan melalui satu sama lain. Maksudnya kalau ada something wrong dalam relationship dia tu, dia sama-sama belajar, sama-sama perbaiki, sama-sama perbetulkan lah apa yang salah dalam relationship dia tu kan. So kalau dalam toxic relationship ni pula, dia jenis yang tak ada perubahan. Memang akan keep repeat the same mistake lah. Macam dia dah tahu benda tu salah, tapi dia tak ada, orang kata tak ada effort nak apa orang kata macam tak ada effort nak perbetulkan relationship dia tu, nak memperbaharui relationship dia tu. So tak kira lah berapa lama pun dia ada dalam relationship, 5 tahun ke 10 tahun, benda tu tetap sama. Benda tu tetap sama, tak ada nak berubah. Macam toxic relationship ni hari-hari benda yang sama lah. Even dia tahu benda tu salah, dia still nak repeat the same mistake lah. So yang seterusnya, belajar dari kesilapan melalui satu sama lain. Itu healthy relationship ni pula, dia belajar maksudnya salah, tu yang tadi. Yang seterusnya, healthy relationship ni pula, dia ada me time tau, untuk buat apa yang dia nak buat. Okay, ada masa lah. Sokong okay ke? Faham ke? Ashraf Azhar, kalau single tak tahulah, tapi buat sabar je, okay?
cari sampai dapat ashraf. Okay, so dalam healthy relationship pula dia ada me time, maksudnya ada memanglah nak ada yang apa orang kata nak berkepit, maksudnya ada macam ada masa together, tapi dalam healthy relationship ni dia ada satu masa yang awak nak buat apa buat lah, saya buat ni macam faham tak, ada me time, maksudnya ada masa nak alone, masa untuk seorang tau. Awak buat apa yang awak suka, saya buat apa yang saya suka, begitu. So kalau dalam toxic relationship pula kan dia 24 jam nak bersama dan tak ada langsung yang dikatakan me time tu. Macam pergi mana-mana semua nak together, buat tu nak together, buat ni together. Dia macam awal tadi agak dalam mengurung, dia tak boleh nak hilang daripada pandangan mata tau. Di sini ada 4 jam mata dia. Okay, so yang seterusnya kongsi status yang sama. Kongsi status yang sama ni dia more pada macam kalau dia dapat something and then dia kongsi sama-sama. Dapat something dia kongsi sama-sama. Dia tak ada yang macam sama-sama orang kata sama-sama naik lah. Sama-sama naik. Share everything sama-sama share lah. Share sama-sama. So, kalau dalam toxic relationship pula dia salah seorang, one of partner tu kan dia kuasai hubungan tersebut. Maksudnya dia macam contohlah kita ambil contoh lelaki yang perempuan, partner lelaki isteri. So isteri dia je macam nak menguasai tahu hubungan tu, macam arahkan queen apa? Queen control. Yes, queen control. So yang seterusnya kalau dalam healthy relationship bila ada sebuah pergaduhan dia akan anggap konflik tu adalah satu kaedah untuk meningkatkan persefahaman dalam hubungan diorang. So bila dia gaduh, dia macam ambil positive side lah. Side positif lah orang kata kan. Macam okay, gaduh pasal benda ni sebab nak perbaiki hubungan. Tapi kalau toxic relationship ni pula, bila dia bergaduh, dia refuse to communicate. Which is dia macam tak nak berbincang langsung. Masing-masing ego tinggi, tak nak alah langsung. So yang last pula terima seadanya ni, bila dah healthy relationship terima seadanya dia mau pada macam apa, macam mana nak kita terima seadanya ni dalam hubungan ni dia terima pasangan tu seadanya, macam kelemahan orang tu. Apa kelemahan orang tu, apa kebaikan dia, apa kekurangan dia semua dia terima. Dia tak ada macam nak ubah tau. Kalau dalam toxic relationship ni pula dia boleh nak ubah pasangan dia untuk jadi someone yang dia bayangkan tau. Dia nak someone tu jadi macam ni, so dia akan, bila orang tu tak penuhi dia akan try hard untuk ubah orang tu jadi macam apa yang dia nak. Terus bahaya tu toxic relationship pula. Thank you Shasha, Myra, Mariani Nani, Azfa. Mak suruh belajar, ya betul, mak suruh belajar dulu. Okay, belajar dulu baru ni. Saya marah. Ya, mutual respect sangat penting dalam healthy relationship. So seterusnya perbezaan relationship dalam friendship pula macam mana? Okay, dia toxic ni macam yang Fina cakap tadi, terangkan tadi, dia tak ada dalam relationship dia tahu. Dalam friendship pun dia ada tau. Okay. Friendship ni meaning dia macam kawan yang sentiasa ada bila kita perlukan dia. Bila kita ada masalah, dia ada dekat kita, dia ada dengan kita. So meaning friendship ni pula dia untuk menyokong, untuk mendorong and then sentiasa nak yang terbaik untuk kita. Tapi ada juga jenis kawan yang bukan sebenarnya layak dibilang kawan. Depan je kawan, bukan dia lawan. Macam gitu. So kawan yang baik ini kan, kawan friendship yang sihat ni, bila kita berjaya, dia akan try nak, bila kita berjaya, macam kita berjaya achieve something yang kita usahakan selama ni, and then you as a kawan, as a friend akan macam mana nak happykan kita, macam plan something yang plan macam mana nak celebrate tau kita punya kejayaan, lagi macam happykan dia atas kejayaan yang dia dah Kalau dalam toxic relationship pula, dia pantang nampak kita berjaya tau.
Kalau kita berjaya, dia akan, bukan you lah, okay? Dia akan rasa cemburu. Okay? Dia akan rasa cemburu, dia akan rasa sakit hati dengan kejayaan kita. Dia tak boleh nampak kita berjaya, dia tak boleh nampak kita lebih sikit. Okay? Itu toxic friendship. Okay? Dia pantang nampak kita, dia mesti dia je nak yang jadi first. Okay? So dalam healthy friendship yang kedua pula, know the moment where we just want to be on our own. Macam relationship tadi lah, ada me time kan. Friendship pun ada me time juga kan. Bayangkan bila kita, contohlah bila kita kata dekat dia yang kita nak bersendirian, means friendship ada juga yang together kan, yang 24 jam nak together kan semua kan. Tapi dia faham lah friendship yang sihat, dia faham kan kita ni ada masa sendiri, ada masa untuk bersendirian, ada me time, ada rasa nak alone. Bukan sebab kita sedih ke apa tau, tapi memang kita perlukan masa untuk diri kita. Okay? Kalau toxic relationship ni pula, dia tak kisah kita busy, dia tak kisah kita pasal kita perlukan masa me time, perlukan masa seorang lah untuk diri kita, untuk spend time dengan diri kita sendiri tau. Kalau toxic relationship friendship ni, dia macam selalu nak ada dengan kita tau. Macam memang dia tak kisah kita busy ke apa, mesti nak macam jom main ni. Dia tak faham. Bila kita kata kita busy pun, dia still macam suruh kita tinggalkan kerja kita, layan dia. Friendship, healthy friendship yang ketiga pula, orangnya jenis yang macam nak katakan call, kalau receive call, dia akan call kita. Call saya saja tau. Call saya saja sebab dia rindu kita atau dia tanya khabar kita. Kalau toxic friendship ni pula, dia hanya akan cari kita bila dia perlukan bantuan. Bila dia perlukan something daripada kita, dan baru dia cari kita. Kalau tak hilang lah. Senyap. Seterusnya, healthy friendship ni dia faham. Dia faham yang kita ni berkawan dengan semua orang, and then dia tak pernah nak sekat lah kita. Okay, kita bukan, dia faham kan? Kita memang kawan baik, tapi you faham tau, I perlukan, macam mana, I berkawan dengan orang lain juga. Then you tak jealous I berkawan dengan orang lain. Alright? Bukan nak sekat macam tak boleh kawan dengan. Kalau toxic friendship pula, dia cemburu. So dia cemburu kan. Kau kawan dengan aku, kau kawan dengan aku je. Kau jangan kawan dengan orang lain. Kau tak boleh kawan dengan orang lain. So yang seterusnya, healthy friendship ni pula, terima kita seadanya, berkawan tanpa fikirkan apa benefit yang, saya kata apa kelebihan yang kita ada. Dia mau pada terima seadanya lah. Macam kau kurang apa, kau tak bagus celah mana pun, aku mesti nak kawan dengan kau. Sebab aku nak kawan dengan kau, bukan aku nak kawan dengan apa yang kau ada. Okay, kalau toxic relationship ni pula, dia try hard untuk control kita, and then nak ubah cara kita tau. You kurang tang ni, okay, tak suka I ni, macam nak you jadi macam apa yang I nak. You kawan dengan I, tapi I nak you jadi macam apa yang I nak. You kena macam ni. So I try hard. Itu bukan healthy relationship, itu toxic relationship. Okay, so yang seterusnya, berempathy. Berempathy ni maksud dia belajar meletakkan diri kita dalam situasi seseorang, iaitu memahami emosi serta kesulitan yang dialami oleh seseorang. Means dekat sini, you sedih, I tak macam, benda ke ni nak sedih? Kan nak sedih pasal tu apa ni? Tak. Berempathy means macam, kita belajar tau, you sedih, dan I belajar letakkan diri I dekat tempat akak. Rasa apa akak rasa. So kalau toxic relationship ni pula hurtful, dia menyakitkan hati lagi. Ya, macam tadi kita dah ada masalah, kita dah semak kepala otak dia datang lagi macam nak semakkan kepala otak kita. Means macam bukan nak memujuk, tapi malah nak menyakitkan hati kita lagi. Kenapa nak sedih tadi? Kenapa nak ni macam tu. So second last, bila pasal discussion pula, when the time of discussion, diorang akan enjoy bagi pendapat. Healthy relationship, you bagi pendapat you, I bagi pendapat. So kita tak boleh buat macam ni, kita boleh buat macam ni, gini kan. So kita macam enjoy lah, even kita tak setuju dengan benda tu, kita still enjoy lah. Kira macam orang kata enjoy lah dengan discussion tu kan. Kalau toxic pula, kita bagi pendapat je dia tak setuju. Kita bagi pendapat yang macam padahal pendapat kita tu lagi bernas daripada dia, tapi dia macam tak boleh, dia tak boleh terima. Dia nak kena ikut kepala dia je.
Okay, dia lebih kurang macam they insist on winning over lah. Macam nak menang je. Okay, so yang lastly, healthy friendship ni dia menghormati kita. Menghormati kita punya privacy, menghormati kita punya menghormati kita lah, menghormati diri kita, tak berlebihan. Tapi kalau toxic relationship ni pula, dia senang baran, lose their temper easily. Maksudnya macam senang marah. Okay, suka hati dia nak marah kita, suka hati dia nak buat macam tu, nak marah itu ni. Yeah. Itu differences between healthy friendship and toxic friendship. So far okay ke? Macam mana nak So, lagi mana? So far faham ke? So far okay ke? Dulu pernah ada dalam toxic friendship, alhamdulillah dapat keluar walaupun ambil masa yang lama untuk keluar. So mungkin nak jaga hati pihak kawan walaupun hati kita yang sakit. Okay, kita as manusia biasanya kita akan, memang lumrah manusia, kita akan jaga hati kawan kita more daripada hati kita sendiri kan. So kalau dapat keluar tu alhamdulillah. So Ina, okay. Ada yang tanya tadi macam mana nak keluar daripada susah juga toxic relationship ni. Susah Ashraf. Susah. So kalau boleh keluar silalah keluar. So seterusnya Ain, macam mana kita nak improve kita punya untuk kita keluar daripada relationship? Nak keluar dalam toxicnya ada. Of course ada. So macam mana nak improve daripada toxic relationship ni? So, apa yang kita tahu kan, ramai antara kita ni susah nak acknowledge acknowledge bila kita dalam relationship. Okay, single day. Wow. Alhamdulillah Ashraf. So, become too toxic. Okay, however, bila kita dah someone tu dah cuba treating kejam, lepas tu kita dah menguasai hubungan tu kan, so selalu dikritik ataupun dia selalu abuse emotional kita kan. So macam mana kita nak remove relationship toxic ni? Okay, actually kan ramai antara kita yang susah nak acknowledge bila relationship tu become toxic. Susah nak terima kenyataan, macam nak cakap susah nak tahulah yang kita ni ada dalam hubungan yang toxic. Okay. However, bila someone dah start treating you cruelly, being manipulative to you, selalu kritik atau emotionally abusive you, itu dah dikira toxic relationship tau. Mungkinlah ambil masa untuk keluar daripada toxic relationship ni, makan masa. Dia bukan hari ni kau nak keluar, esok kau dah okay. Minggu depan nak keluar dah okay. Kita tak boleh keluar dalam toxic relationship ni, dia makan masa yang sangat lama. Dia macam yang Fina cakap lah, hubungan toxic ni dia tak asal daripada relationship je. Dia ada yang daripada kawan, ahli keluarga, rakan sekerja. Okay, penting sangat untuk kita tahu yang toxic relationship ni boleh menyebabkan kesihatan mental kita terganggu, emosi kita terganggu. Toxic ni relationship ni pula boleh bagi efek yang buruk dalam diri kita. Maksudnya kita boleh dapat depression, anxiety. ada someone sebab dia dah terbiasa dengan orang tu, toxic macam mana pun dia still nak stay dalam relationship tu. Even kena faham, even rasa susah untuk kita buang hubungan toxic tu dalam hidup kita, penting tau untuk kita tahu yang kesejahteraan mental kita punya mental health ni penting, paling utama sekali. Kita tak boleh ketepikan mental health kita. Kita tak boleh ubah cara orang buat kita, memperlakukan kita. So macam mana kita nak buang orang toksik ni dalam hidup kita?
So, yang pertama, kita kenali tingkah laku toksik yang berbahaya. Ideally kita perlu kenali tingkah laku yang tak sihat. Bukan daripada orang je, bukan daripada pasangan. Daripada diri kita sendiri juga, daripada orang lain sebelum kita nak terikat dengan someone. Kadang-kadang orang selalu terlepas dengan tanda-tanda awal tak sedar yang dia ada dalam hubungan yang tak sihat ni until one fine day kita develop a strong feeling with someone. Sampailah one day kita ada rasa sayang dekat dia. Kita nak go through terus dengan dengan relay tu apa semua. Okay. So kita kena tahu lah dia punya tanda-tanda yang akan menyebabkan hubungan tu akan jadi toksik. Yes. So orang yang berada dalam orang yang jadi toksik ni, maksudnya pasangan kita yang toksik ni, hubungan ni, dia mungkinlah kemungkinan besar dia seorang yang membesar dalam dysfunctional family yang tak berfungsi. Maksudnya so bila dia dah biasa, dia dah tengok family dia macam tu, so dia mungkin tak tahu apa tu healthy relationship sebab dia daripada dia kecil dia dah hadap family dia macam tu. Parents dia toxic, siblings dia toxic. Kira macam all the family toxic So bila dia dah besar dia tak tahu macam mana rupa healthy relationship ni. Macam mana rasa dia berada dalam healthy relationship ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada role model yang baik dalam family dia. Yes. So tak hairan lah bila orang yang toxic, partner kita ni dia jadi physical abuse, dia suka mendera kita dari segi emosi dan mental, dia jadi seorang yang tak jujur, dia jadi seorang yang suka kontrol, kuat cemburu, suka lari dalam masalah, and then codependency, maksudnya hubungan yang tak seimbang, which is seorang je yang berfungsi. Okay, seorang je berfungsi, seorang lagi tak berfungsi. Seorang lagi macam tak bertanggungjawab, macam seorang lagi macam gah-gah lah. Okay, that's what I'm trying to say. Okay, so yang kedua, yang pertama tadi, kenali tingkah laku toksik dan berbahaya. So yang kedua, kena faham kenapa kita boleh terjebak dalam kitaran hubungan yang tak sihat ni. Logically ni tak masuk akal lah untuk kita lakukan kesalahan yang sama. Maksudnya kita dah tahu benda tu toksik, kita dah tahu kita akan hadap benda, tapi kita still nak teruskan lagi. Faham tak? We repeat the same things because they are family. Even kita tahu hubungan tu tak sihat, hubungan tu toksik, kita still teruskan juga sebab kita dah terbiasa. Kita dah terbiasa dengan macam mana nak cakap? Kita dah terbiasa dengan hubungan tu, and then bila kita nak keluar, kita macam tak payahlah. Sama je nanti. Ya, sama je. Kita tahu apa yang nak jadi. Okay. So toksik ni juga dia cenderung untuk ulang orang yang toksik ni dia juga cenderung untuk ulang apa yang dia pelajari daripada kecil. Contohnya lah, masa dia kecil-kecil dia selalu masa dia kecil-kecil pula. Selalu macam masa dia membesar dengan family tu. Ya. Okay, dia kena selalu. Kita ambil contoh jauh lah. Okay. Kita ambil contoh dekat lah. Okay. Kita dah tahu, kita bercinta dengan dia, dia selalu tinggalkan kita. Okay. Kita dah tahu yang kita ni selalu kena tinggal dengan dia, selalu kena maki dengan dia, selalu kena abuse dengan dia, tapi kita still nak terima dia tau. Sebab apa? Sebab kita nampak parents kita biasa buat. Maksudnya macam bapak dia selalu abuse mak dia. Okay, tapi mak dia still balik kat bapak dia. Dia juga sikit sebanyak dia juga impact pada anak. Bila kita dah dewasa, and then kita dah sampai masa untuk bercinta atau berada dalam berkahwin atau berada dalam relationship, kita akan ulang apa yang parents kita buat. Sebab kita dah daripada kecil, kita dah pembesaran kita begitu. Kita ingat kita boleh ubah benda tu, tapi misalnya kita tak boleh ubah, benda tu tetap yang sama. Jalan paling senang keluar daripada toxic relationship. Okay. So yang ketiga, heals the underlying trauma. Sembuhkan trauma yang
yang kejap sembuhkan trauma yang ada. yang ada dalam diri dia lah. Yes. Dalam perhubungan tu. Kita dah melalui hubungan tu macam tu. Of course like kita ada trauma. Jadi kita kena sembuhkan trauma tu dulu. Okay. Hubungan yang dysfunction ni, which is tak berfungsi ni, berpunca daripada, kebanyakannya berpunca daripada pengabaian, rejection, rasa malu atau pengalaman lain yang boleh dikategorikan menyakitkan atau menimbulkan trauma. Okay. Selagi luka emosi kita and then luka trauma kita tak sembuh, kita akan terus cari ubat daripada pasangan kita yang toksik ni yang tak boleh berikan keselamatan emosi yang kita layak dan perlukan. Okay. So yang seterusnya, belajar untuk buka hubungan baru. Okay. Actually untuk ubah corak hubungan kita sendiri pun perlu ubah tingkah laku kita sendiri tau. Kita jangan dalam toksik tu, dah lah kita punya partner toksik. Lepas tu kita pun ada salah kita. Kita tak boleh 100% salahkan orang tu. Orang tu dah memang macam tu. And then kita, function kita apa? Kita ubahlah dia kan. Tapi kita tak. Kita still nak stay dalam tu. Okay, so salah kita kat situ, kita tak try nak ubah dia. Okay, kita still stay. Sebenarnya itu yang kita nak kena ubah tau. Tingkah laku kita yang tu lah yang kita nak kena ubah. Okay, termasuklah meningkatkan kemahiran komunikasi. Bila ada masalah, kita communicate dengan pasangan kita. Okay, kita ubah the way untuk macam mana mengatur emosi kita. Okay, tetapkan batas. Jangan terima je apa yang orang buat dekat kita. Apa yang pasangan kita buat dekat kita, jangan diam je. Kita jangan terima je. Okay, tetapkan batas. Kalau kita tahu benda tu salah dan kita macam bangun dan cakap benda ni salah. Kau tak boleh buat aku macam ni. Macam tu. Dan sebagainya. Ada juga untuk bina hubungan baru ni juga boleh apa orang kata self-help book lah. Boleh buku self-help tu. Maksudnya buku apa ni tentang pendirian, pasal hubungan kita boleh cari dekat luar. Okay. Kita sekarang banyak self-help ni lah boleh dijadikan tempat yang baik untuk kita mulakan hubungan tu. Macam healthy relationship tu. Macam start bulan ke, atau kalau orang buat talk pasal healthy relationship kita join, at least kita tahu, kita ada ilmu macam mana kita nak buat hubungan tu menjadi sihat, healthy relationship. Okay. Yang seterusnya, belajar untuk bersendirian dari stay dalam hubungan yang tak sihat. Okay, ramai antara kita ni tak cakap orang lain lah. Kalau kita sendiri dia, bila kita dah lama dalam hubungan tu, tak kisah dia abuse kita macam mana pun, macam mana toksik orang itu pun, kita still akan stay. Some of us akan guna alasan sayang. Okay, sebab sayang lah aku stay, sebab tu lah aku stay ni. Padahal ada banyak je reason tu pula. Okay, orang tu dah layan aku terus, kan nak stay apa lagi, kan? Kadang-kadang untuk starting new relationship ni pun perlu ambil masa. Okay, ambil masa macam janganlah terus kita dah putus, kita dah cut relationship, toxic relationship dalam hidup kita, and then kita jangan terus nak starting hubungan baru. Kita ambil masa, ambillah masa berapa lama untuk kita utamakan diri kita. Sebelum ni kita dah tahu kita dah asyik dengan orang je. So kali ni kita belajar pula untuk utamakan diri kita dengan cara yang baru. Kita belajar prioritaskan diri kita dulu. Utamakan diri kita dulu. So bersihkan, kuatkan mental, emosi kita balik sebelum kita nak jalinkan hubungan balik dengan orang baru. Ya. So kita belajarlah kemahiran baru ke. Kita belajar macam mana nak proses perasaan kita, macam mana kita nak beroleh pandangan baru. Okay. Actually kan, bila untuk berseorangan atau menjadi bujang macam Ashraf tadi, single, bila menjadi bujang atau mempunyai kawan yang sikit ni, dia tak bila kita nampak kawan ada sikit ni, kita selalu macam mesti something wrong with them. Mesti saya kawan tak ada, single pula tu. Mesti tak ramai orang nak dengan dia, tak nak kawan. Actually kan,
kalau jadi bujang ke, jadi single ke, seorangan ke, tak ada masalah pun. There's no something wrong with you pun. Okay, actually benda Allah ni lah yang menggambar, benda Allah pula. Benda ni lah yang menggambarkan harga diri kita yang sihat. Dan untuk bila kita berseorangan ni, bila kita seorang-seorang ni, kita tak ada pasangan ni, dari situ lah kita belajar hargai diri kita sendiri. Kita belajar untuk tahu yang actually kita layak tau benda yang lagi baik daripada yang lepas. Okay, so last, treat yourself the way you want to be treat. Maksud dia kat sini, kalau kita nak orang layan kita dengan baik, kita kena belajar layan diri kita sendiri dengan baik. Okay, sekarang ada yang setengah orang ni dia suka layan diri dia buruk. Layan buruk tu maksud dia macam kritik diri sendiri. Bila kita tak cantik-cantik, apalah aku ni tak boleh buat, benda senang kot buat, tu tak boleh buat, macam tu. Tak benda senang. So dia kritik diri sendiri. Okay, dia abaikan keperluan diri dia abaikan perasaan dia sendiri, not standing up for ourselves. So benda-benda yang macam tu tau, bila orang dah nampak cara kita layan diri kita sendiri macam ni, kritik diri sendiri, tak abaikan keperluan kita, abaikan perasaan kita sendiri, orang nak layan kita dengan baik? Of course tak. Kau sendiri layan diri kau macam ni, takkan aku nak layan kau baik? Macam tu, gitu. Okay, so kat sini, kalau nak orang layan kita bagus, kita kena layan diri kita bagus. Okay, kalau nak orang utamakan kita belajar utamakan diri kita dulu. Okay, kita belajar hargai and then terima diri kita seadanya dengan cara jaga tubuh badan kita, jaga emosi kita dengan baik, kita belajar percaya dekat diri sendiri, kita hormat dengan pendapat diri kita sendiri, kita berusaha keras untuk capai matlamat kita sendiri. Bila kita starting buat benda ni dekat diri kita sendiri, percayalah, bila orang pun akan ikut. Dia ni layan diri dia bagus lah, takkan aku nak layan dia buruk? Terus kita akan ikut juga kan? Of course lah orang akan ikut juga kita. Kita layan diri baik, orang layan buruk memang tak lah kan? So untuk membuat perubahan dalam hidup kita diperlukan banyak usaha. Okay, satu, bukan nak kata satu usaha macam buat tu je, dah kita dah stop buat yang lain, kita dah tak ada usaha lagi dah. So secara realistiknya, kita tak boleh ubah corak hidup kita yang lama dalam beberapa minggu, beberapa bulan pun kita akan boleh ubah. Meaning dia kat sini kan, kita perlu ambil masa untuk ubah corak hidup kita yang lama. Okay, kita macam mana nak ubah tu, kita mulakanlah dengan bersikap lemah lembut dengan diri sendiri. Okay, bila kita buat something yang baru, macam ubah benda yang sikit pun, kita belajar macam, baguslah aku ni, aku baguslah aku ni. Yes, baguslah aku ni, aku mampu buat ni, aku boleh buat ni, so aku nak try ni. Okay, setiap kali ada perubahan kecil dalam diri kita, belajar puji diri sendiri. So, ini semua akan membantu kita untuk ubah kitaran hidup kita yang lama jadi lebih baik. Ya, begitu. Ya, yang biasa. Betul. So, Fina ada apa lagi? Saya pun kasih. Tak ada. Okay, so harap semua faham. So untuk yang nak tanya atau nak tahu lebih lanjut tentang toxic relationship versus healthy relationship, boleh DM atau boleh chat terus. Yes, ada dekat Facebook, kita pun ada dekat Instagram. Kita baru-baru ni kita pun ada buat Telegram channel baru. So boleh join, boleh check kat situ nanti. Okay, so that's it. Thank you. Terima kasih. Jumpa lagi. Kejap. Kurang kehadiran kami. Okay. Thank you. Terima kasih. Bye.